Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia. Hari ini kembali bersiaran untuk minggu yang baharu. Dan pastinya ini juga musim baru untuk anak-anak yang bersekolah. Ada yang kali pertama masuk sekolah, ada juga yang menukar sesi daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Ya, dan yang paling penting sekali kali ini sedikit berbeza sebab apa? Bermulanya bulan Ramadan pada esok hari dan bermula juga sesi persekolahan untuk anak-anak pada hari ini. Dan sebenarnya untuk beberapa negeri kan semalam dah pun mula bersekolah, apa pun kita harapkan yang terbaik. Jadi pastinya hari ini kita akan cerita itu sahaja tentang anak-anak nak pergi sekolah, tentang kita nak menyambut bulan Ramadan insya-Allah. Jadi kepada anda semua pastikan turut serta bersama dengan kami dalam perbincangan. Kita ada komen di Facebook nak raikan ramai-ramai apa agaknya gelagat anak-anak ni pergi sekolah. Boleh kongsikan bersama dengan kami. Sambil-sambil tu kita harapkan agar ikuti perbincangan kita, terutama sekali topik utama bagaimana persiapan mental anak-anak nak masuk sekolah. Itulah kalau bercerita tentang kerenah mereka, maklumlah bercuti panjang kan. Kadang-kadang ada pelbagai alasan yang diberikan. Sempat Dayah bakal kongsikan. Anak hari ini pagi tadi sakit perut. Sakit perut kan. Tak nak pergi sekolah ada. ke? Ya, macam-macam alasan, drama ya, kadang-kadang drama yang berpanjangan. Tapi sebenarnya selain daripada mental anak-anak yang perlu kita persiapkan, mental kita sendiri pun sama juga. Betul. Kan? Kita sebagai mak ni ada cara yang tertentu harus kita tackle. Tapi sambil-sambil tu kita kongsikan bersama dengan anda. Ini dia Haziq Husni menghantar anaknya. Ini macam biasalah. Daddy zone duty ya. Contoh daddy peringkat kebangsaan. Okey, ini anak buah saya. Okey, alah comelnya. Pergi sekolah. Tak ada drama pagi ni? Pasti ada. Saya pasti ada. Alah, ini dia Acom. Acom nampak bersemangat hari ni dengan rambutnya yang comel ni. Nampak ada kerenah? Bersemangat. Sebenarnya ini hanyalah yang sempat rakam saja. Yang tak sempat rakam tu, ya Allah, banyak. Ya Tuhanku. Ini dia dah okey dah mood. Rambut dah cantik kan. Yang penting rambut ya. Ya. Kalau anda juga nak kongsikan bagaimana gelagat ataupun kerenah anak anda. Aduh, patah balik ni. Ini dia Abang Fahri kita dengan bekalnya. Katanya sakit perut nak pergi sekolah hari ni ya. Drama betul anak Dayah bakal ni. Aduh, macam-macam gelagat kan. Bolehlah kongsikan bersama dengan kami juga. Mana tahu sempat kan sepanjang 1 jam siaran ni, manalah tahu kita sempat untuk kongsikan yang menarik bersama dengan anda semua penonton-penonton. Okey, dan kami juga nak bawakan ini perkongsian yang menarik sebenarnya. Kita nak kongsikan satu keratan akhbar ini berkenaan dengan seorang murid istimewa datang sekolah naik kereta mainan. Bukan sengaja tetapi kerana mungkin untuk membantu juga pergerakan adik, kabarnya namanya adik Abdul Hakim Saifuddin untuk mengikuti sesi pembelajaran. Adik Hakim ini difahamkan mengalami masalah cerebral palsy, sukar untuk berjalan. Jadi kereta yang comel sebenarnya ini bantu pergerakan dia. Jadi tapi antara gelagat yang diberi perhatian jugalah sebab apa? Adik ni dia duduk depan sekali barisan pada ni kan perhimpunan. Betul. Jadi sebenarnya kereta mainan yang direka khas itu untuk membantu pergerakan kan. Macam-macam sebenarnya gelagat anak-anak. Kadang-kadang yang kat belakang tu pakai tudung elok dia pergi sekolah. Nanti kan bila dah balik dah sampai sini dah anak rambutnya dah nampak kan. Itu semua adalah momen ataupun satu yang akan melekat di hati kita lah kan. Kita nak bawakan hari ini sebenarnya Ani bersama dengan tetamu istimewa kita. Perkongsian pagi ini kita nak bercerita berkenaan dengan bagaimana mungkin persediaan mental untuk anak-anak ini kembali ke sekolah. Dah pun bersama kita bersedia di studio. Kita nak perkenalkan ini dia Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Pastinya ini adalah satu fasa yang setiap tahun kita akan lalui. Setiap tahun kita akan kongsikan bersama dengan para ibu bapa terutama sekali. Cuma kali ini sedikit berbeza sebab dua situasi yang agak mencabar. Kita sambut bulan puasa. Mulanya sesi persekolahan pada awal tahun. Kan? Sebab kita dah langgar beberapa, kita dah arrange semula jadual tersebut kan. Jadi bagaimana yang paling utama sebenarnya pendedahan yang terbaik kepada ibu bapa setakat ini? Baik, terima kasih Ani. Yang pertama sekali saya ingat ibu bapa semalam tak tidur lena lah kan. Pagi ni nak hantar anak awal-awal pagi. Semalam dah siapkan beg kan. Ibu pun dah beberapa kali cek beg tu kan. Semak balik dalam tu ada cukup tak alat-alat semua kan. Itu perasaan ibu lah. Ayah ni kadang-kadang dia rehat juga, dia relax je.
Tapi itu perasaan yang memang akan dilalui oleh semua ibu bapa yang mula menghantar anak mereka ke sekolah. Secara psikologinya dia rasa dia nak bagi yang terbaik. Dan itu yang penting. Yang keduanya adalah anak-anak. Anak-anak ni dia ada yang dah pergi prasekolah sebelum ni. Betul. Jadi kalau kita tengok berbanding dengan 20-30 tahun lalu, sekarang ni dia yang disebut sebagai banyak drama-drama tu dah kurang dah. Dulu kalau 20-30 tahun, kalau boleh satu kelas tu ada drama dia kan. Tapi hari ni anak-anak kita dah lebih selesa, dah lebih bersedia. Kemudian KPM pun mengadakan apa yang dipanggil hari transisi. Maksudnya sebelum hari ini bermula, minggu lepas dah ada dah. Jadi ada usaha-usaha untuk memastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang selesa, yang baik kan. Itu satu inisiatif yang baiklah yang telah dilakukan. Tapi ibu bapa jangan risaulah kalau dah hantar anak ke sekolah. Saya percaya kawasan sekolah kawasan yang selamat. Guru-guru akan mengambil peranan yang sangat penting untuk minggu ini, memantau, menjadi kita panggil CCTV lah. Tengok apa yang berlaku. Jadi mata-mata ibu bapa lah. Betul lah. Sekarang ni kan ada teks semua kan. Jadi ibu bapa boleh mendapat maklum balas daripada guru-guru. Jadi saya rasa persekitaran hari ini persekolahan kita jauh lebih baik. Jauh lebih baik lah. Betul, saya setuju juga. Okey, kalau kita lihat sebenarnya hari transisi itu memang sangat penting lah untuk membantu anak-anak emosi mereka. Kami juga nak meraihkan Nur Aida Nazili Nur Azlan, seorang ibu yang kini berada secara dalam talian, nak berkongsi juga berkenaan dengan bagaimana mungkin situasi persediaan dari segi mental anak-anak untuk ke sekolah. Assalamualaikum Puan Aida. Waalaikumsalam. Puan Aida, kita minta untuk onkan mikrofon sebab kita tak dengar. Pergerakan ada tapi suaranya tidak ada. On. Okey. Mungkin kami di studio yang tak dengar, tapi sukar juga untuk kita berbual ya. Okey, Puan Aida dan juga anaknya Saif Ali Lutfan Muhammad Lut Bosni, anaknya. Assalamualaikum. Okey, dah dengar. Hai. Ni nak panggil apa ni? Panggil Saif ke Ali ke Lutfan? Banyak nama dia. Panggil apa sayang? Panggil Ali. Okey, Ali. Okey, Ali bersama dengan Aunty Anim dan juga Aunty Rina dekat sini. Kita ada doktor juga. Okey, kita akan bersama-samalah. Pastinya kita nak tahu juga Puan Aida macam mana keadaannya sekarang, masih terkawal ataupun bagaimana? Allahu Akbar. Okey. Dengar tak? Okey, silakan teruskan. Okey, so persediaan of course lah sebenarnya agak menggusarkan lah kan, sebab sebelum ni prasekolah semuanya dikawal oleh guru. Okey. Maksudnya dalam segi pemakanan ataupun bila sampai sekolah pun dah ada guru yang guide. Tapi bila dia masuk ke tahun 1, semuanya dia kena berdikari dan buat sendiri. Itu antara salah satu benda yang menggusarkan hati saya dan juga ayah dia juga. So kita harap segalanya berjalan dengan lancar lah. InsyaAllah. Okey, nak tanya dengan adik Ali, kabarnya sekolah sekejap lagi petang nanti. Dah ready nak pergi sekolah ke Ali? Ready ke? Sangat jujur ya. Ya ke? Ali, apa yang buatkan Ali rasa tak ready tu? Kenapa? Kenapa tak nak pergi sekolah? Nak pergi sekolah tak kejap lagi? Nak pergi sekolah ke tak? Cakap. Ali nak pergi tak sekolah? Nak. Okey, bagus. Selamat. Ali bawa bekal apa hari ni? Bekal apa? Tak tahu lagi. Okey, kejap lagi kita kongsi Ali nak makan apa untuk hari ini, okey? Doktor, ini kita lihatlah kan bagaimana mungkin dari segi persediaan anak-anak tu kan. Kadang-kadang walaupun ada hari transisi ni, kerana permulaan hari baru ni membuatkan mereka sedikit gementar. Betul. Suasananya berbeza berbanding dengan masa prasekolah dulu. Bagaimana ibu bapa ini nak kuatkan semangat, nak beri motivasi supaya anak-anak lebih tenang dan yakin untuk ke sekolah? Ya, betul. Sebab anak-anak akan berada dalam satu persekitaran baru. Kawan-kawan baru mungkin. Guru pun mungkin kali pertama dia orang berjumpa. Jadi anak-anak ni memang secara psikologinya kanak-kanak mereka akan merasa perkara baru itu sesuatu yang menggusarkan, membimbangkan. Jadi sebab itu ramai ibu bapa yang saya lihat, ramai yang sudah mahir dengan ini. Dari awal lagi dia sudah mendedahkan anak dia dengan berbagai perkara baru. Misalnya dia hantar anak dia pergi kelas renang, pergi kelas muzik kan. Jadi anak-anak ni sudah terbiasa dengan persekitaran baru. Jadi bila ke sekolah mereka tidak merasa satu yang tertekan dan kita nampak perbezaan tu. Bila anak-anak ni sudah biasa dengan orang-orang yang baru mereka kenal, mereka mudah adapt.
Dan biasanya mereka akan lebih seronok pada sekolah tu. Dan, betul. Itu yang paling kritikal sebenarnya daripada preschool ataupun play school kepada sekolah yang sebenar kan. Transisi itu lain cabaran dia kalau daripada darjah 1 ke darjah 2 dia dah ada environment atau persekitaran yang sama. Okey, kita nak tunjukkan kepada anda semua suasana pagi hari pertama di sekolah ini di Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Damansara 1. Dekat je lah dengan kawasan Seri Pentas ni. Wartawan kami Aminah sempat ke sana untuk membuat sedikit tinjauan lah apa agaknya kelitah anak-anak kan pagi ni. Jom sama-sama kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi buat seluruh penonton Malaysia hari ini. Hari ini 11 Mac 2024, hari Isnin. Saya yakin antara hari yang bersejarah dan bermakna buat segelintir ibu bapa dan para pelajar kerana hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan bagi tahun 2024. Untuk pengetahuan anda semua, hari ini merupakan hari pertama sesi persekolahan bagi kumpulan B yang melibatkan negeri-negeri seperti Selangor, Pahang, Melaka dan sebagainya. Dan semalam merupakan hari pertama persekolahan bagi kumpulan A yang melibatkan negeri seperti Kedah, Terengganu, Kelantan dan Johor. Dan saya tak nak melengahkan masa lagi, saya nak bersama dengan ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka untuk pertama sekali hari pertama persekolahan ini. Jadi jom kita nak bersama dengan Assalamualaikum Puan, nama siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hayati. Okey Puan Hayati, hari ini merupakan hari pertama anak sekolah. Anak tak Puan akan masuk ke tahun berapa tu? Tahun 1. Okey, tahun 1. Macam mana perasaan bila anak nak memasuki tahun 1 ni? Alhamdulillah sebab so far ni anak saya dah di prasekolah di sini masa tahun lepas. Jadi so far dia hari tu orientasi pun alhamdulillah tak ada bagi masalah lah apa-apa. Persediaan lah tahun ni adakah macam agak kelam kelibut ataupun memang dah buat persiapan pada awalnya? Preparation tu kita memang dah buat awal sikit-sikit lah kita sebab oleh kerana tahun ni kita bertembung dengan bakal menyambut Hari Raya juga kan. Jadi kita dah buat persiapan awal sikit-sikit lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum adik, nama siapa? Ainur Maira. Okay, Ainur rasa apa ni nak masuk sekolah? Seronok. Okey, seronok. Nak besar-besar cita-cita nak jadi apa? Nak jadi cikgu. Okey, nak jadi cikgu. Okey, itu saja. Sekarang saya nak bersama dengan parents ibu bapa seterusnya. Okay, Assalamualaikum Puan. Nama siapa Puan? Ita. Okey, Puan Ita. Ni anak nak masuk ke tahun berapa ni? Prasekolah 6 tahun. Oh, nak masuk ke prasekolah. Jadi apa perasaan bila anak nak masuk ke sekolah ni? Happy lah. Lepas tu sedih ada, takut. Sebab dia first time prasekolah kan. Macam-macam lah, risau juga ni. Tu saya cuti, minggu ni cuti seminggu. Nak temankan dia, ajar dia tunggu kat mana, transport kat mana. Persediaan lah pada tahun ni sikit Puan. Adakah dah berlakukan persediaan pada awalnya? Saya buat awal dah. Awal-awal dah siap beli baju sekolah, kasut sekolah semua, buku sekolah. Senang lah buat persediaan awal kan. Nama anaknya siapa? Adik? Puteri, kakak tanya. Adik nama apa? Puteri. Puteri seronok tak nak masuk sekolah ni? Seronok. Seronok. Kenapa seronok? Nak main kawan. Nak main kawan. Okey, baik, saya rasa itu saja. Saya nak bersama dengan gurunya yang ada kat sini yang saya yakin teruja untuk menyambut kedatangan anak-anak murid mereka. Jadi jom saya nak bersama dengan Cikgu Ilham. Assalamualaikum Cikgu, sihat ke? Assalamualaikum, khabar baik, alhamdulillah, sihat seadanya. Okey Cikgu boleh ceritakan sikit tak bagaimana persediaan untuk awal persekolahan pada tahun ini? Okey, alhamdulillah pihak sekolah dengan kerjasama PIBG dan komuniti setempat, kita dah hias sekolah dengan warna-warna dekat pagar sekolah dan tempat-tempat yang menarik lah. Dan kita melalui BKG dengan Badan Kebajikan Guru dan Ibu Bapa PIBG, kami sediakan cenderamata untuk anak-anak supaya semangat bersekolah. Sekolah ni dia membawa tagline dia ialah berubah menjadi baik. Setiap murid yang hadir ke sini, kita akan lahirkan murid yang berubah dari segi aspek akademik, sasar diri ke arah kebaikan yang mencapai matlamat yang dikendaki oleh KPM. Anak baik lagi cerdik. Saya difahamkan untuk awal persekolahan ni murid-murid tidak akan sekolah lah. Jadi apa aktiviti yang murid-murid akan lakukan? Okey, untuk makluman pihak semua, pihak sekolah telah menyediakan jadual selama seminggu ini.
bercorak melibatkan semua komuniti setempat, ibu bapa, guru-guru boleh hadir ke sekolah dan lihat bagaimana sekolah ni konsep dia menyeronokkan ya, supaya murid-murid hadir ke sekolah dengan perasaan gembira. Dulu kita hadir ke sekolah takut menangis, tapi sekarang murid-murid hadir sekolah dengan gembira. Tak ada yang menangis pada pagi ni. Alhamdulillah, semoga usaha yang dibuat oleh KPM ini memberi kebaikan kepada semua rakyat Malaysia. Sedikitlah kata-kata semangat buat murid-murid cikgu yang bakal masuk ke sekolah pada hari ini. Okay, saya harap semua anak-anak SK Bandar Sidang Salah 1 ceria, cemerlang, gemilang dan jadi murid yang terbaik dengan konsep berubah menjadi baik dalam segala aspek. Okay, baik, terima kasih banyak cikgu. Selamat bertugas, selamat mengajar. Okay, saya rasa saya nak bersama lagi seorang ibu bapa ni. Diorang hantar anak diorang naik motor. Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik. Nama apa? Hairul. Okay, Cik Hairul. Anak nak masuk tahun berapa ni? Prasekolah. Oh, prasekolah. Jadi apa perasaan bila Cik Hairul hantar anak hari pertama untuk masuk sekolah ni? Ibu bapa standard lah. Biasa mesti excited sebab lagi-lagi anak saya ni, dia sebelum ni dia kemas. So ini dia masuk prasekolah, sekolah yang besar. So ibu bapa rasa excited. Sebelum dia masuk pukul 8, sekarang 7.30. Lagi masa tu kena awal. So pagi tadi persediaan agak kelap-kelibut ke ataupun memang dah lakukan persediaan berawal? Awal-awal lah. Okey. Puan nama apa puan? Farhana. Puan, apa perasaan bila anak nak masuk ke sekolah ni? So far excited. Anak pun excited sebab dah lama cuti sekolah kan. So dia nak jumpa new environment, cikgu baru, kawan-kawan baru. So alhamdulillah dia excited. Okay, kita nak tanya abangnya pula lah. Nama siapa dek? No. No. Okey, no seronok tak nak masuk sekolah ni? Apa perasaan Nos? Rasa excited ke, seronok nak jumpa kawan-kawan ke? Excited. Excited. Ramai kawan tak kat sini? Ramai. Okey, selamat belajar. Semua lambai kepada Bear. Bye Bear. Hi Bear. Good morning. Bear. Saya kira itu sahaja setakat ini dan saya pasti tahun ini sesi persekolahan agak mencabar kerana seperti kita tahu esok kita akan menyambut hari pertama bulan Ramadan, jadi agak mencabar untuk kanak-kanak murid-murid untuk memulakan sesi persekolahan mereka. Tapi jangan risau, apa yang penting jaga kesihatan, jaga diri, sahur, jangan lupa makan dan selamat kembali ke sekolah buat semua para pelajar di luar sana. Itu dia tadi. Persekitaran ni memang berbeza. Guru-guru dah bersedia. Kan? Kita melihat kepada 10-20 tahun yang lepas. Kan? Ataupun zaman saya sendirilah. Masa darjah 1 tak adanya maskot nak tunggu kat depan tu kan. Setiap ada bagi goodies lagi doktor. Kan? Bagi goodies macam mana nak jadikan tarikan lah kan kepada anak-anak. Nak menaikkan semangat. Kan? Tak rasa sekolah tu adalah satu tempat yang macam begitu beri tekanan dan sebagainya kan. Okey, kita bersama dengan Puan Aida masih lagi di talian. Terima kasih Puan Aida menanti setia menunggu kami. Okey, Puan Aida, persiapan kita punya secara peribadi lah kan. Macam tadi kita katakan, kalau masa preschool ataupun prasekolah, semuanya dah pun diserahkan tanggungjawab itu kepada cikgu-cikgu. Sebab apa? Kita bayar sekali dengan package, dengan makan dan sebagainya kan. Jadi sekarang ini apa yang menjadi persiapan yang sedikit berbeza daripada sebelum ini yang dilakukan oleh Puan Aida sendiri untuk anak masuk ke tahun 1 sekolah ini? Okey, terima kasih atas soalan yang sangat hebat tu. Okey, rasanya semua ibu bapa tahu seluruh Malaysia. Sebab tahun ni kita nak berpuasa, nak beraya. Lepas tu nak bersekolah lagi. Actually it's quite mencabar jugalah sebab suddenly kita baru perasan bulan ni memang macam-macam komitmen yang perlu dibayar dan sebagainya. Tapi saya memang membuat persediaan awal lah. Okey, membuat persediaan awal. And pada tahun lepas untuk prasekolah, diorang dah menyediakan beberapa barang untuk murid-murid naik ke tahun 1. Which is benda tu agak menyenangkan juga kepada para ibu bapa. Maksudnya kita hanya spend untuk pakaian dan juga buku sekolah sahaja. Banyak penjimatan dekat situ lah. Saya ingin berterima kasih juga kepada pihak sekolah kerajaan kan. Sebab banyak meringankan perbelanjaan ibu bapa untuk menyediakan persediaan barang-barangan sekolah untuk anak-anak lah. Oh, maknanya peralatan sekolah contohnya apa? Kalau mungkin boleh diberikan gambaran di sini. Okey, contohnya beg sekolah, buku-buku. Oh, disediakan? Pensel warna semua disediakan. Termasuk dengan botol air juga. Cuma kita lebih bekal je lah kan. Banyak sangat yang jimat kat situ. Maknanya masuk tahun 1 ni yang perlu beli adalah baju sekolah, kasut sekolah, buku.
buku. Itu sahaja. Okey. Ya. Ternyata memang memudahkanlah untuk ibu bapa dan secara tak langsung sebenarnya naikkan semangat anak-anak juga. Bila Yelah, tengok kan? semua serba baru kan. Okey, sebenarnya doktor sekejap lagi kita nak sambung lagi perbincangan ini. Pasti ada perkara-perkara yang nak disentuh juga. Kalau ada penonton-penonton kita di Facebook MA Shai nak kongsikan, boleh kongsikan sekejap lagi. Kita nak berehat dulu. Yep, kembali selepas ini. Okey, baik. Bertemu kembali untuk kita sama bawakan berkenaan dengan topik kita persediaan mental kanak-kanak untuk ke sesi baru persekolahan. Doktor, seperti yang kita bincangkan tadi, kalau kita lihat kebanyakan ibu bapa ni memang dah bersedia daripada awal bawa anak-anak untuk pelbagai kelas sebenarnya. Ini juga minggu untuk sesuai kenal, minggu untuk anak-anak adaptasi dengan persekitaran sekolah. Tetapi bagaimana juga persediaan dan juga cabaran guru-guru ini sendiri yang kita lihat perlu juga untuk memahami emosi anak-anak ini. Ya, betul. Antara guru yang akan paling banyak bekerja adalah guru tahun 1. Ya. Jadi kerja keras sikit ya. Kerja keras sikit sebab anak-anak ni baru masuk sekolah. Mereka akan selalu minta nak pergi tandas dan sebagainya. Dan guru ni mesti menguruskan semua pelajar ni. Jadi kita kena menghargailah guru-guru yang tahun 1 ni. Memang sabarnya tu tahap yang tertinggi. Betul. Menguruskan 25-30 orang murid dalam satu kelas dengan berbagai ragam. Kadang-kadang kita kat rumah 3 orang anak pun kita dah tak terawal kan. Ini bayangkan 30 orang kan. Jadi saya rasa itu satu yang perlu ada pada guru. Tapi alhamdulillah guru-guru kita biasanya yang ditempatkan di tahun 1 ni guru yang memang terlatih. Memang ada pengalaman, terlatih dan mereka dipercayai oleh guru oleh pentadbiran sekolah mampu untuk menguruskan anak-anak ni. Jadi kita harapkan anak-anak dapatlah berseronok di sekolah sepanjang seminggu yang akan datang ni. InsyaAllah. Mungkin kita dapat lihat sekarang ni rata-rata tidak ada lagi tangisan, ya, tidak ada lagi teriakan yang macam untuk terutama sekali antara ibu bapa dan sebagainya. Mungkin juga antara yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah inisiatif dan tidak membenarkan ibu bapa masuk di perkarangan sekolah dan ada sesi orientasi. Macam contohnya prasekolah kan dah ada sedikit sebanyak pendedahan terhadap sekolah yang sebenar ini. Okey, kita nak cerita tentang waktu anak-anak memang kebanyakannya habiskan di sekolah. Kan sekolah kebangsaan dan sekolah agama. Lepas tu baru balik. Kita akan menjalani fasa itu sebulan Ramadan dan kemudian cuti semula ni. Cuti semula raya. Jadi macam mana sebenarnya penerimaan anak-anak baru start sekolah, baru ada semangat itu cuti semula. Kita tahu macam mana kan cuti di Malaysia ni ada deretan dan beratunya. Berturutan. Jadi adakah mungkin memberi kesan terhadap anak-anak ataupun bagaimana? Dari segi kesan tu mungkin mereka akan rindulah sekolah sebab mereka baru pergi sekolah kemudian bercuti kan. Tapi itu adalah tempoh-tempoh ataupun pengalaman yang anak-anak kita akan kutip lah. Dia tidak menjejaskan pembelajaran sebab di tahun 1 misalnya ataupun di sekolah rendah khususnya pembelajarannya itu lebih yang menyeronokkan. Jadi dia tidak adalah satu kesan yang menyebabkan kalau cuti panjang tiba-tiba nak pergi sekolah itu rasa macam terbeban kan. Tak seronok. Saya rasa tidak berlaku sebab apa yang saya lihat dalam kurikulum sekolah yang tahun 1, tahun 2 itu dia lebih kepada aktiviti yang menyeronokkan. Jadi walaupun bercuti panjang nanti anak-anak sebenarnya teruja untuk pergi ke sekolah semula sebab dia beritahu cikgu akan buat aktiviti dan sebagainya. Lebih bersemangat ya. Lebih semangat. Okey. Baik, kita juga nak tanya dengan Puan Aida. Puan Aida, kalau boleh kongsikanlah kan sebab ini hari pertama di mana Ali dah nak bersedia untuk ke sekolah. Bagaimana hari pertama ni nak beri semangat? Biasalah kan kadang-kadang bila dah bercuti, bila dah ada pelbagai aktiviti dengan ibu bapa ni, nak kembali untuk hari pertama ini, dia sedikitlah mungkin ada sedikit terganggu emosinya. Puan Aida sendiri, bagaimana nak yakinkan Ali persekitaran sekolah yang dapat memberi dia kegembiraan untuk hari pertama? Okey, so pada hari ini, pagi tadi Dasyid tanya bila dia nak pergi sekolah sebab dia tak tahu yang di sisi petang kan. Sebenarnya dia agak risau sebab pihak guru memang tak membenarkan ibu bapa hantar murid sampai ke dalam sekolah. So apa yang mereka buat untuk tarikan macam mascot tadi, mascot di depan sekolah. And then Ali sangat excited untuk dapat pertama duit belanja. Kali pertama kan dia dapat duit belanja, so dia sangat excited. Seronoknya. Ali buat apa tu? Ali tulis apa tu? Tengok boleh? Aunty nak tengok boleh? Ali tulis apa? Ali lukis. Ali suka lukis. Lukis apa tu? Ayam ke tu?
Bukan. Bukan ayam. Betul. Betul ke salah tekaan nanti? Okey, hari ni Ali nak bawa duit belanja berapa? Berapa ringgit? Nak bawa berapa ringgit? Ataupun berapa yang diberi? 10 juta. Oh, takutnya Aunty dengar. Maknanya Aunty kena betulkan balik soalan Aunty. Berapa ringgit yang Ali dapat? Ya, berapa yang ibu bagi? Cukup tak? Puan Aida, berapa yang diberikan? Kalau mungkin boleh dikongsikan di sini yang rasanya cukup dan memadai untuk pelajar tahun 1. Okey, untuk atas nasihat guru pada pelajar yang mungkin baru nak berbelanja di sekolah, minimum RM5 lah. Tapi kalau nak lebih selamat, para cikgu menasihati ibu bapa untuk membawa bekal, memberi bekal kepada murid sebab mungkin mereka belum pakar ataupun mahir untuk menggunakan wang di sekolah. Kan RM5 tu jauh dengan kita. Saya dulu RM1, RM2 je macam tu kan. Sekarang anak-anak RM5. Saya nampaklah perbezaan dulu kan. Yalah, bagaimana. Ini juga saya rasa rangsangan lah untuk anak-anak kan. Dapat sendiri berbelanja bersama dengan kawan. Doktor, kita nak lihat juga kalau tadi daripada bingkisan wartawan kita ni memang nampak semuanya bersedia. Tak ada satu drama pun. Kadang-kadang kita nak tengoklah juga ada tak anak yang menangis dan sebagainya. Tetapi andai kata situasi ini berlaku, bagaimana mungkin peranan ibu bapa, peranan guru sendiri untuk mereka ambil hati memujuk anak-anak yang sedikit mungkin ada emosinya. Ya, betul. Akan ada sebenarnya anak-anak yang tak rasa selamat, rasa tak selesa, dia akan mungkin menangis kan. Tapi guru-guru sebenarnya di tahun 1 ni biasanya mereka ada psikologi pendidikan kanak-kanak yang telah diberikan dalam latihan mereka. Mereka bijak membuat alih tumpuan. Jadi walaupun anak tu menangis, dia cara memujuk dia mengalih tumpuan tu, akhirnya anak itu akan insya-Allah akan berada dalam keadaan baik. Sebenarnya kita banyak buat simulasi. Dalam latihan keguruan kita buat simulasi. Guru-guru ni pernah kita tempatkan di prasekolah, di sekolah-sekolah untuk mereka telah ada pengalaman tu dari awal. Jadi kalau guru-guru yang dah berkhidmat 5-6 tahun, 10 tahun tu saya ingat tidak ada pengalaman. Memang mereka dah boleh kenal lah anak ni. Sebelum menangis dia orang dah pergi uruskan bagaimana untuk menguruskan anak. Dah tahu tackle situasi tu kan. Saya pernah diberitahu oleh penjaga Kalsum, anak saya yang preschool, dia kata, "Puan, Kalsum nangis seharian di sekolah. Tapi memang saya tak dapat nak pujuk disebabkan kalau saya pujuk, saya adalah orang yang dia akan bergantung sampai seharian tu." Jadi cara cikgu tu adalah alih tumpu. Alih tumpu kepada aktiviti yang lain, tarikan yang lain, bukan dengan cara memujuk. Kita ni mak terus peluk kan, mak terus kita rasa nak selamat kan. Jadi dia memang akan attach dengan kita lah. Apa-apa je dia dengan kita kan. Cikgu dia ada skill tersendiri tertentu. Itu satu cabaran yang berbeza lah pastinya. Kita berbalik kepada perbincangan juga. Antara yang menjadi perhatian sekarang ni adalah anak-anak ada anxiety yang mungkin kita tak perasan. Sikitlah kita sentuh kan, bukan untuk cuba menunjukkan negative side, tetapi kalau mungkin anak-anak yang ada anxiety ni, bagaimana untuk kita kenal pasti simptom yang awal? Anak-anak kita ada pelbagai tahap, ada pelbagai perbezaan kan. Termasuk juga kumpulan anak-anak yang anxiety, dia rasa tidak selamat ataupun ramai, dia rasa macam terganggu dan sebagainya. Biasanya juga guru-guru mengenal pasti simptom-simptom anak-anak yang ada anxiety, dia bersendirian, dia tak nak berbual dengan kawan-kawan. Jadi guru-guru ni akan mula mengenal pasti. Dalam seminggu ini guru akan mula mengenal pastilah kumpulan-kumpulan murid yang sebegini. Dan biasanya kalau guru tidak boleh menguruskan, disebabkan oleh guru terpaksa menguruskan bilangan murid yang lebih ramai di dalam kelas, guru ni akan aturkan dengan guru-guru kaunseling, guru kaunselor di sekolah, dan guru-guru lebih mahir lah dari segi psikologi kanak-kanak dan sebagainya. Saya fikir sekolah kita mempunyai kelengkapan yang cukup dari segi sumber manusia untuk mengurus anak-anak kita, sama dalam kelas ataupun di luar kelas, dan juga termasuk guru-guru kaunseling, guru-guru yang berkaitan dengan psikologi dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita berikan kepercayaan kita kepada pihak sekolah untuk memastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang baik. Dan penting pada saya juga, saya melihat bahawa hubungan antara ibu bapa dengan guru-guru. Kadang-kadang ibu bapa ni kadang-kadang mungkin dia membuat andaian lah, bimbang, risau kan, kita tak tahu anak kita kat sekolah buat apa. Jadi hubungan antara guru dengan ibu bapa sangat penting. Sebab bila ibu bapa tahu apa yang berlaku di sekolah, dan guru juga tahu apa tingkah laku anak-anak di rumah, jadi guru lebih mudah menguruskan anak-anak itu. Ya, betul. Sekarang dah tak perlu risau kata, sebab dah ada kumpulan WhatsApp guru dan juga ibu bapa untuk memudahkan. Dan saya kira ini soal kepercayaan ya, doktor. Betul. Okey, mungkin sedikit daripada Puan Aida memandangkan hari ini hari pertama, harapanlah untuk Ali bersemangat ke sekolah pada hari ini.
Okey, harapan saya harap dia sangat bersemangat untuk ke sekolah. Amin, insyaAllah. Sebab ini antara langkah pertama untuk dia betul-betul rasa sekolah tu selamat, untuk bagi dia minat belajar kan. Bagi dia macam have a good side lah untuk bersekolah. Harap macam tu lah. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Ali, semangat. Okey, kita nak baca juga sedikit komen daripada rakan kita di Facebook. Jom sama-sama kita tinjau. Sebab kita nak kongsikan bersama dengan anda. Siapakah dia? Ini dia daripada Izafir Ziz. Pesanan terbaik kepada anak-anak, time balik sekolah, jangan ikut orang yang tak dikenali dan tunggu di dalam kawasan. Dan ingat nombor plat transport dan cam wajah driver. Elakkan daripada sesuatu yang di luar jangkaan. Ini sedikit pesanan. Mungkin doktor boleh berikan komen. Sekarang isu ini tidak dapat. Kita dan salah satu perkara yang saya lihat di peringkat sekolah, ini perkara yang paling utama yang diberi perhatian dalam taklimat dan juga apabila mereka berbuat dengan ibu bapa. Malah sekolah menyediakan tanda nama. Jadi di belakang tanda nama itu ada nombor bas, kalau anak naik bas, ibu bapa, nombor telefon dan sebagainya. Jadi tahap keselamatan yang saya nampak diuruskan oleh pihak sekolah itu mencapai tahap yang kita rasa macam kita berada dalam keadaan yang baik. Tetapi mesti diingat juga pada anak-anak. Nama pun anak-anak kan. Kadang dia orang berlari di sekolah, kadang dia orang melakukan bermain dan sebagainya. Dari masa ke masa perlu ibu bapa mengingatkan juga pada anak-anak jangan buat ini supaya mereka tidak melebihilah daripada apa yang sepatutnya. Bimbang juga kan. Kita sangat bimbangkan anak-anak sekarang ni, lagi-lagi yang naik transport kenderaan awam kan, yang ramai. Apa pun kita harapkan yang terbaik. Selamat kembali ke sekolah. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan, Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan, Fakulti Pendidikan UKM. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih juga untuk Puan Nur Aida Nazili Nur Azlan bersama dengan adik Saif Ali Lutfan Muhammad Lut Bosni. Hari ini bersemangat tau pergi sekolah. Nanti Ali, cikgu nak tulis nama Ali ni, mesti cikgu akan rasa ambil masa lama sikitlah Ali ya. Panjang betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkataan. Okey Ali, selamat kembali ke sekolah. Bye. Bye. Terima kasih sekali lagi doktor. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MSI selepas ini. Okey, baik. Pagi ini MSI juga nak berkongsi berkenaan dengan Pusat Pemuliharaan Penyu di Port Dickson Negeri Sembilan. Wartawan Afiq berkesempatan untuk melawat sebuah pusat peranginan swasta yang diberi kebenaran untuk menjalankan aktiviti pengeraman telur penyu. Jom kami kongsikan bikisan ini. Penyu merupakan satu daripada khazanah laut yang mempunyai nilai intrinsik serta menjadi pengukur kepada tahap kestabilan biodiversiti marin. Rantau Abang Terengganu antara lokasi pendaratan penyu bertelur yang cukup popular sehingga menjadi tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Tetapi tahukah anda, Pantai Peranginan Port Dickson Negeri Sembilan juga merupakan sebahagian daripada lokasi pendaratan untuk penyu bertelur berdasarkan kepada populasinya yang kian meningkat sejak tahun 2016. Menyedari hakikat ini, Jabatan Perikanan Negeri Sembilan memberi lesen dan kebenaran bersyarat kepada Glory Beach Resort untuk menjalankan peranan konservasi dan pemeliharaan spesies penyu di sepanjang pantai. Mula diwujudkan sejak tahun 2010, Pusat Pemuliharaan dan Penetasan Penyu di tempat penginapan ini memberi peluang kepada orang ramai untuk mengenali penyu dengan lebih dekat, terutama dari spesies agar dan karah. Pendekatan seperti program sukarelawan turut dianjurkan bagi melibatkan komuniti seperti pihak kerajaan, gerakan belia dan pertubuhan sukarela. Ini bertujuan memupuk kesedaran mengenai kepentingan menjaga alam sekitar. Hishamuddin Abdul Manaf antara ranger penyu yang komited dan tidak pernah lokek untuk berkongsi ilmu mengenai penyu, terutama ketika aktiviti kesukarelawanan dijalankan. Lebih mesra dengan panggilan Alung, minat dan kecintaan terhadap penyu mendorongnya untuk mencurah bakti dan tenaga untuk memelihara habitat marin ini. Sebenarnya Alung ni seorang nelayan. Bermula apabila program yang diadakan oleh Ciumek Rantau Abang dan Glory ingin melepaskan anak penyu ke laut. Jadi mereka sewa bot Alung untuk program pelepasan tersebut.
Alung bawa mereka dan ikut ke mana arah anak penyu itu pergi. Di situlah bermulanya Alung dengan penyu, dan bila Alung dapat tahu penyu ni adalah satu haiwan yang semakin pupus di Malaysia, terutamanya semakin pupus. Jadi kita perlu menjaga kan apa yang berlaku sebelum ni, kita baik pulih supaya itu tidak berlaku pada masa akan datang. Bagi mencuri tumpuan dan minat pengunjung, 3 ekor penyu spesies agar ditempatkan di dalam kolam dengan keluasan 12 x 5 kaki persegi. Lebih mencuit hati, reptilia seberat 30 kg ini diberi nama selebriti tanah air seperti Remy Ishak, Aaron Aziz dan Maya Karin. Ketiga-tiga penyu akan diberi makan sejumlah 2 kg udang, sotong atau ikan setiap hari. Selain daripada kolam penyu, Pusat Pemeliharaan dan Penetasan Penyu ini juga menjalankan aktiviti pengeraman telur di sebuah lokasi khas yang disediakan. Kebiasaannya, penyu akan mendarat dan bertelur di Pantai Port Dickson, terutama di Pantai Tanjung Gemuk antara bulan April hingga Disember setiap tahun. Seekor penyu boleh bertelur sehingga 500 biji. Bagi mengelak daripada dimakan haiwan liar seperti biawak dan ular, Alung sebagai pemungut telur berdaftar akan mencari sarang dan mengutip telur penyu untuk dibawa ke pusat penetasan. Dilihat mudah, namun hanya individu yang mempunyai kepakaran sahaja dapat mengesan dan menjejaki sarang penyu yang tersembunyi. Tadi saya baru belajar dengan Alung bagaimana caranya untuk kita mengenal pasti kawasan penyu bertelur. Jadi dengan menggunakan pancang besi ini, kita akan mencucuk permukaan tanah. Jika di atasnya keras seperti ini, maka itu bukan kawasan untuk penyu bertelur lah. Tetapi sebaik sahaja anda menjumpai satu kawasan yang tanahnya lebih gembur seperti ini dan pancang besi ini boleh terus masuk ke dalam. Kita akan menggunakan pula atas pancang besi ini untuk menandakan X seperti ini. Kerana inilah kawasan, sebesar ini sahaja kawasannya yang kita jangkakan ada telur penyu. Jadi kita akan koreklah kawasan ini dan melihat sama ada betul ataupun tidak kawasan ini merupakan kawasan penyu bertelur. Telur penyu kemudiannya akan dibawa ke pusat penetasan untuk melalui proses pengeraman dalam tempoh 45 hingga 60 hari. Sejak 13 tahun lalu, sebanyak 13,000 anak penyu berjaya ditetaskan sebelum dilepaskan semula ke pantai. Uniknya, penentuan jantina penyu bergantung kepada suhu ketika proses pengeraman telur. Kekurangan induk jantan di perairan boleh memberi kesan kepada kelangsungan populasi penyu, sekaligus mendorong pusat ini untuk menyediakan lokasi yang lebih redup daripada cahaya matahari. Telur penyu ni kita boleh jadikan dia betina atau jantan. Okey, ia melalui suhu. Jika ia sejuk, ia lebih kepada jantan, dan apabila ia panas, dia lebih kepada betina. Kerana mengikut kajian di laut sana, terdapat lebihnya penyu betina dari penyu jantan, di mana rasionya 10 betina, 1 ekor jantan. Jadi kita akan, kalau boleh, kita nak keluarkan produk penyu jantan. Itu sebabnya kita sejukkan telur tersebut, bukanlah kita taruh dalam peti, tak ada. Kita redupkan kawasan pusat penetasan. Sebab bila kita biarkan di bawah cahaya matahari berpanjangan, dia akan jadi panaslah. Jadi bila kita redupkan, dia akan sejuk dan itu boleh menjadikan ia sebagai penyu jantan. Penyu ni atau telur penyu tidak macam haiwan lain, ayam, itik atau burung, di mana ibunya mengeramkan telur tersebut. Dan di dalam telur penyu terdapat 0.03 ml merkuri raksa. Itulah yang mengawal suhu proses pengeraman merkuri. Tetapi bagi manusia, merkuri itu adalah punca penyakit barah dan penyakit buah pinggang. Jadi kita beritahu orang ramai, janganlah makan telur penyu. Ini kita sudah lama lah. Saya ingat lebih kurang 17 tahun. Kita pun sudah tahu dia ada banyak turtle sini. It's a very good opportunity to promote tourism in Port Dickson lah. Sebab dia tak payah pergi Terengganu jauh. Sini KL datang sini 1 jam lebih. Kita semua learn lah untuk take care of the turtles from A to Z lah.
Tidak melepaskan peluang untuk memupuk kesedaran, sukarelawan mahupun orang ramai digalakkan untuk mengutip sampah sarap di pantai bagi mengurangkan risiko kepupusan penyu. Berdasarkan kajian, penyu sering terdedah kepada kematian akibat termakan plastik yang disangka obor-obor sebagai makanan harian. Oleh itu, kerjasama daripada masyarakat amat signifikan dalam memastikan khazanah laut ini terus hidup dan menjamin kelestarian penyu di lautan. Diam tak diam, kita dah pun nak masuk Ramadan esok. Merupakan hari pertama nak menyambut bulan puasa. Kalau tengok-tengok dekat telefon ni, apa yang paling penting sekali? Mestilah aplikasi. Aplikasi yang akan bantu kita untuk mudahkan insya-Allah perjalanan kita menjelangnya sambutan Ramadan ni. Jadi aplikasi yang paling dekat dengan saya sendiri secara peribadinya adalah Waktu Solat Malaysia. Kali ini kita nak kongsikan bersama dengan anda Waktu Solat Malaysia berwajah baru. Apa cerita agaknya dan bagaimana dapat membantu anda semua untuk menyambut bulan puasa ni. Mana tahu kan ada feature yang terbaik untuk bantu kita. Kita akan bersama dengan Encik Muhammad Afrin, Pengurus Besar Teknologi dan Inovasi REF Media Group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kita hari ini. Inilah individunya yang dapat bantu anda semua untuk bercerita dan berkongsi tentang Waktu Solat Malaysia berwajah baru. Okey, sebelum tu mungkin bagi mereka yang tak pernah lagi, mungkinlah sangat jarang kalau kita rasa macam dengar tak pernah lagi download ataupun buat turun aplikasi Waktu Solat Malaysia. Nak perkenalkan terlebih dahulu. Bagaimana? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini dalam sesi ini saya nak kongsi serba sedikit pasal aplikasi Waktu Solat ni. Sebelum saya memperkenalkan aplikasi Waktu Solat Malaysia ni, saya nak kongsi sikitlah data-data big data yang pasukan kami Waktu Solat Malaysia yang telah kaji selidik. Okay. So daripada tinjauan yang dilakukan di luar sana, kami mendapati bahawa Waktu Solat Malaysia aplikasi ini ada satu salah tanggapan ataupun misconception di mana dia ambil nama Waktu Solat Malaysia dan how to say like they be able to understand that aplikasi ini cuma memberi Waktu Solat Malaysia sahaja. Sebab nama dia sendiri Waktu Solat Malaysia. Jadi tanggapan tu adalah hanyalah memberikan waktu solat sahaja. Yes, betul. Tapi dalam masa sebelum tu Waktu Solat ni dah berusia 10 tahun. So kita baru saja sambut ulang tahun yang ke-10 Januari lepas ni. So dalam masa 10 tahun ni Waktu Solat ni dia dah evolve untuk menjadi aplikasi yang ada banyak function-function selain daripada Waktu Solat Malaysia atau prayer times only, right? Betul. So, what is Waktu Solat Malaysia atau apa itu Waktu Solat Malaysia? Waktu Solat Malaysia itu merupakan satu aplikasi utility dan panduan di mana membolehkan seorang itu mendekatkan lebih kepada Islam. So, aplikasi ini dia function dia sebagai satu kompas atau panduan yang di mana seorang pengguna, seorang Islamic person, dia boleh use it dalam dia punya daily life atau harian untuk mendekatkan kepada Islam lebih dekat lagi lah. So itu yang kami nak sampaikan pasal aplikasi Waktu Solat Malaysia. Kalau anda perhatikan visual grafik yang kita kongsikan bersama dengan anda, sambil-sambil tu boleh juga buat turun aplikasi ini. Kalau mungkin belum lagi ataupun mungkin boleh update lah kan, dapatlah nampak logo yang terbaru iaitu Waktu Solat Malaysia. Kita nak tahu juga apa yang dikatakan dengan Waktu Solat Malaysia berwajah baru. Ciri-ciri yang terbaru mungkin yang dikongsikan? Boleh. Macam saya sebut tadi, dalam tempoh 10 tahun ni kita dah membangunkan pelbagai function and evolve. And dalam masa terdekat ni kita sedang membangunkan banyak ciri-ciri atau function yang powered by AI, dikuasai oleh artificial intelligence. So di mana ciri-ciri seperti Al-Quran or even Waktu Solat Malaysia, semua functionality ni will be dikuasakan di belakang oleh AI untuk membolehkan kita boleh serve ataupun make sure pengguna tu dia boleh mendapat ciri-ciri function tu dengan bagus lagi and bermanfaat. So that's the gist ataupun objektif kita untuk menambah baik
how to say the customer experience. Ya, betul. Saya setuju dari segi menambah mai pengguna. Saya sendiri sebagai pengguna aplikasi yang berwajah baru ni dia lebih senang untuk kita tekankan dan akses di mana-mana. Termasuklah akses yang dikongsikan tadi Al-Quran, dark mode dan sebagainya itu semuanya ada dalam aplikasi tersebut. Tapi kalau di bulan Ramadan ni bagaimana untuk kita dapat katakan aplikasi ini dapat dimanfaatkan bagi kita? So di bulan Ramadan ni kita ada launch certain features atau fungsi-fungsi di mana kita boleh mendekatkan lagi di bulan mulia ni Ramadan ni. Contoh bila kita sembahyang tarawih ataupun kita buat zakat dan semua tu, kita boleh ada macam satu diary dalam the app di mana kita boleh keep track. So contoh dalam 30 hari ni. Dia punya kalender lah. Macam kalender tracker di mana Anim boleh track dalam 30 hari tarawih ni berapa hari Anim pergi buat tarawih and then zakat berapa and then apa yang Anim buat during this bulan Ramadan ni lah. Maknanya rutin kita di bulan Ramadan ni kita dapat catatkan di dalam betul. kalender yang terdapat dalam waktu solat Malaysia. Jadi kita dapat keep track lah kan. Kita dapat pergi yang terutama sekali perempuan kan uzurnya bila, dapat pergi tarawih berapa lama. Okey, menarik. Dan bagaimana untuk mendapatkan informasi? Macam sekarang ni mungkin ada sesi bersama dengan Afrin kan? Betul. Tapi selepas ini mereka nak tahu perkembangan terkini dan juga informasi-informasi berkaitan dengan updates. So kita ada satu strategi di mana kita letak semua konten kita di Omni Channel. Di mana konten Waktu Solat Malaysia bukan saja di aplikasi Waktu Solat Malaysia, tapi kita tu buat dalam semua social media, buat posting-posting dalam social media. So saya cadangkan untuk pengguna di luar sana kalau boleh follow dalam social media and specifically WhatsApp channel lah. Sebab kami mendapati bahawa WhatsApp channel ni dia punya impact lagi better compared to the other social media and dia direct to particular person punya mobile device. So dia macam one to one lah kan. Jadi you ada masalah, you boleh solve ataupun you boleh selesaikan terus saja menggunakan perkhidmatan itu. Okey. Dan bagaimana harapan selepas ini menjadikan Waktu Solat Malaysia mungkin sebagai salah satu aplikasi yang terbaik sepanjang bulan Ramadan dan akan diteruskan lagi penggunaan ini walaupun bukan di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin nak kongsikan? So dalam tempoh yang terdekat ni kita memang untuk cadang membolehkan banyak functionality lagi di rolled out and also kami juga nak membawa banyak pengguna di luar sana untuk menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini tujuan dia untuk membolehkan semua orang dapat panduan Islam. Bukan sahaja ada utility macam prayer time or whatever, kita nak educate pengguna di luar sana dan mendekatkan diorang lebih kepada Islam. So saya harap dengan ni tujuan tu kita boleh serve di pengguna di luar sana dengan lagi better and also macam saya sebut tadi customer experience. So yang itu yang paling penting and also our relationship with the God. So yang itu yang paling penting. Kan kita harapkan yang terbaik juga melalui aplikasi ini menjadi asbab lah kan kita dapat mendekatkan diri dengan lebih baik lagi. Fahaman kita, kemudahan kita tentang Islam terutama sekali mungkinlah berdasarkan 10 tahun dan beberapa tahun ini dengan peningkatan demi peningkatan yang ada dalam aplikasi Waktu Solat Malaysia, apa lagi penambahbaikan yang mungkin diraih daripada pengguna-pengguna ini yang dipertimbangkan oleh pihak Waktu Solat Malaysia untuk ditambah baik dalam aplikasi ini? Boleh, saya boleh kongsi some part of it. Dalam kajian yang kita buat daripada pasukan Waktu Solat Malaysia ni, kita mendapati banyak pengguna-pengguna yang muda, so macam baby boomers ke TikTok generation ke apa kan, so diorang ada masalah untuk mendapat informasi yang sahih ataupun betul. So this is where Waktu Solat Malaysia kami pastikan semua kandungan dalam app is sahih and di-verify oleh accreditation. That means kita ada tim-tim yang memang pergi turun padang, verify all the content, dan kita nak bagi konten-konten yang sahih ni kepada pengguna yang terutamanya muda. So diorang ada satu panduan, satu guide, dia jadi macam satu reference point to them yang boleh membolehkan dia pakai the apps ya, they will go and be able to see the app. Oh, okay. Jadi ada filter lah kat situ kan? Yes. Alright. Itu dia antara yang kita kongsikan bersama dengan anda tentang Waktu Solat Malaysia berwajah baru.
bersama dengan Encik Muhammad Afrin, Pengurus Besar Teknologi dan Inovasi REF Media Group. Terima kasih banyak-banyak Encik Afrin. Ini dia tentang waktu solat Malaysia. Tapi kita nak bersama dengan Rina untuk perkongsian yang seterusnya. Silakan. Okey, Anim, ni sebenarnya bukan apalah kan. Suasana masih lagi dalam orang kata mood anak-anak kembali semula ke sekolah. Kami juga tak ketinggalan lah untuk kongsikan rakan-rakan tugas kami, Nas dan juga Sofia, bagaimana mungkin melihatkan anak-anak kan kembali semula ke sekolah dengan lebih bersemangat. Ini Rio dan juga Sofia seawal pagi tadi dah pun ke sekolah. Ini pula anak-anak Nas. Ini dia. Dah bersiap sedia tu seawal pagi. Legasi Nazruddin Rahman, nampak? Yang 1, 2, 3 kan seronok bila melihat kepada mereka ni. Wajah-wajah yang sangat ceria-ceria pergi ke sekolah macam-macam ragam. Ini Haziq ni. Sempat bawa juga. anak Kalau kalian sempat melihat kepada Instagram Haziq Husni, bukan main lagi. Sebenarnya bapak dia yang sangat-sangat beremosi dekat situ ya. Okey, terima kasih. Esok kita nak cerita tentang penjagaan kesihatan sepanjang bulan Ramadan. Itu yang paling penting sekali. Kami juga nak mengucapkan selamat berpuasa kepada semua penonton MSI. Mudah-mudahan kita diberi kesihatan berpanjangan untuk sama-sama kita laksanakan ibadah berpuasa dan juga semua ibadah yang kita nak laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini dapat dilakukan sebaik-baiknya. Ya, yang paling penting sekali ibu-ibu, ayah-ayah, persiapan mental kita terlebih dahulu haruslah kita letakkan pada tahap yang paling baik. Barulah dapat salurkan energi yang baik itu kepada anak-anak. InsyaAllah segalanya dipermudahkan. Jangan risau-risau dah. Semuanya akan okey. Semua akan okey insyaAllah. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.